Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 7 Zulqa'dah 1443 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45. Surah 45, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 21. Ayat 21 sehingga ayat 23. 21, 22, 23. Dalam ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita beza di antara orang yang baik dengan orang jahat. Semua orang yang baik, yang soleh, yang juruh, dan orang yang toleh, yang jahat akan diadili di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah SWT peringatkan kita supaya jangan ikut hawa nafsu, kerana pengikut hawa nafsu akan mengalami kesesatan di dunia dan lebih lagi di akhirat. Itu di antara tajuk ataupun poin utama yang kita akan bincangkan dalam ayat yang kita akan baca pada kali ini. Jadi para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Tengok ayat bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1098. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Balik kita kepada huraian tafsir ayat. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka
Apa yang dia sangka? Bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Munasabatul ayah. Ilmu munasabah ni cantik. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma bayyana Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala nyatakan perbezaan di antara orang yang zalim bermakna orang syirik, dan orang yang melakukan maksiat menderhakai Allah, dan beza di antara orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam ayat 19 yang lepas. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bayyanal farqa bainahuma min wajhin akhar. Mana satu sudut perbandingan telah kita buat bila dalam ayat 19 Allah awliya ba'dil, orang kafir itu sama-sama dia. Kemudian ayat ini perbezaan dari sudut lain pula. Allah Ta'ala akan bagi pada kita satu perbincangan tentang perbezaan dari sudut yang lain. Apa dia sudut lain tu? Mari tengok ayat. Ayat dia, apakah mereka sangka? Am hasibal ladzina jtarahu at-tarahu sayyi'at. Patut ke orang-orang yang melakukan kejahatan? Am zannal ladzina amilus sayyi'at fid dunya. Orang yang melakukan kejahatan dalam dunia, apa dia kejahatan dia tu? Iaitulah mereka melakukan syirik, na'udzubillah, atau melakukan maksiat, wal'iyazubillah. Di dunia, adakah patut mereka sangka bahawa Allah Ta'ala akan samakan dengan mereka masa hidup, masa mati dengan orang yang beriman, dengan beramal saleh? Jawabnya, kalla. Allah Ta'ala jawab sini, kalla, tidak sekali-kali. Orang mukmin tak akan sama dengan kafir dari sudut pegangan, dari sudut i'tiqad, dari sudut amalan. Mungkin sama dari sudut makanan, mungkin. Kita suka mi goreng, dia mi goreng. Kita suka kuih tiaw, nasi sama nasi. Tapi bahan makanan mungkin berbeza. Kita makan lembu yang disembelih halalan tayyiban, mereka boleh makan belaka. Sembelih tak sembelih cerita lain. Kata orang hak tekok pendek pun boleh dia. Kita tak boleh. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita satu perhatian besar bahawa tidak ada persamaan di antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Mana mungkin sama? Mana mungkin sama? Orang kafir dengan orang mukmin tak mungkin sama. Maka kata sebahagian ulama tafsir kata apa? Ayat ini, tanda. Kata Ibnu Ashur, saya sebut nama senang. Main guru saya ni payah. Tak sebut nama susah. Wa qala Ibnu Ashur rahimahullah, wa'lam anna hadhihi al-ayah, ketahuilah bahawa ayat ini walaupun perbincangan asal dia perbezaan di antara keadaan orang musyrikin dengan orang mukmin, tapi ayat ini juga kita, orang yang sudah beriman juga boleh ambil pengajaran bahawa tidak sama orang yang jahat, dia beriman tapi dia jahat. Dia ambil rasuah, dia ambil riba, dia khianat ke orang, dia ganggu majlis orang contohnya. Dengan orang muhsinin, orang yang baik-baik, orang yang suka kepada ilmu, suka kepada sunnah, suka buat baik, suka melakukan perkara-perkara kebajikan, tak sama. Jadi kita kata walaupun dia yang pula kata ayat ni untuk orang kafir,
kita kata orang kafir itu memang perbezaan antara kafir dengan beriman. Sekarang ni orang yang beriman berbeza di antara orang soleh dengan orang toleh. Berbeza, orang baik dengan orang yang buruk perangai, tak akan sama. Ini dia kata, kata di seorang lagi ulama kita petik, kata di Ibnu Juzai dalam tafsir dia rahimahullah, makna ayat ini ingkar, mengingkari apa yang disangka oleh puak kafir. Mereka mengatakan kita dengan orang pengikut Muhammad sama je, sama-sama Arab, sama-sama duduk Mekah, sama-sama duduk jumpa Nabi. Yang ni jumpa Nabi untuk beriman, yang seorang lagi jumpa Nabi untuk khianat, untuk perli. Maka ayat ini membawa dua penjelasan. Yang pertama, laisal mu'minun, orang mukmin tak sama dengan orang kafir waktu hidup, waktu mati, tak akan sama. Tak sama. Orang mukmin hidup di atas jalan takwa kepada Allah dan ketaatan. Orang kafir hidup di atas kufur, syirik dan maksiat. Begitulah waktu mereka mati pun macam tu juga. Kita mati di atas tauhid, mereka mati di atas syirik. Jadi kesan natijahnya pasti tak sama. Wal qaulul akhar, pendapat yang lain pula, annahum istawaw, mengatakan bahawa sama orang mukmin dengan orang kafir dalam kehidupan dunia. Sama. Orang mukmin pun sakit, orang kafir pun sakit. Orang mukmin ada yang kaya, ada yang miskin, orang kafir pun sama. Jangan kata mentah ke dia kafir mesti kaya. Tidak. Ada yang kafir yang tak kaya. Jadi mereka sama dalam kehidupan. La yastawuna fil mamat, tapi mereka tak sama dalam kematian. Mati tak sama. Orang mukmin mati, kubur dia jadi taman syurga. Orang kafir mati, kubur dia lubang neraka, na'uzubillah. Bermula di situlah episodnya, sampailah kepada syurga dengan neraka di akhirat. Jadi ada ulama mengatakan bahawa tak sama semua sekali. Tak sama mati dengan hidup. Tapi bolehlah kalau kita nak kata, boleh jadi ada persamaan waktu hidup sedikit, tapi langsung tak akan sama setelah mati. Ayat ini para pelajar, tanda kita tafsir ayat ini dengan ayat surah Sad. Tafsir ayat ini dengan surah Sad ayat 28. Qala ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah sama? Kita jadikan sama orang yang baik dengan mufsidin. Mufsidin itu orang yang melakukan kerusakan. Adakah kita nak jadi sama kan orang muttaqin, orang yang bertakwa dengan orang yang jahat? Tidak. Nah, ditanda itu ayat surah Sad ayat 28. Wa an Jabir, kita tafsir dengan hadis pula. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan seorang hamba Allah Ta'ala itu mengikut apa yang dia mati. Dia mati atas apa? Tulis hadis ini rawahu Muslim. Dia mati atas iman, maka dia bangkit sebagai seorang beriman. Dia mati atas kufur, na'udzubillah, maka dia bangkitkan sebagai seorang kafir, syirik. Orang yang sudah beriman, dia mati dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan sedang buat baik, sedang melakukan amal kebajikan, tak sama dengan orang yang mati dan tengah buat maksiat. Na'udzubillah. Karena itu para jemaah sekalian, jangan sekali-kali apa? Kita berani nak buat maksiat sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak berunding dengan malakul maut bila tarikh.
Bila waktu dia akan datang. Mungkin dia tengah buat maksiat, malaikat maut datang. Apa nak buat? Su'ul khatimah lah orang ni. Kalau tak mati dalam kufur pun, dia mati dengan maksiat, na'udzubillah, dua-duanya kena azab. Cuma bezanya, yang kufur tapi beriman akan keluar daripada neraka. Yang kafir langsung tak beriman, yang mereka ini tak akan keluar dalam neraka sampai bila-bila. Baiklah, itu banyak lagi lah petikan-petikan daripada tafsir-tafsir yang lain yang menunjukkan perbezaan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Jadi mana nak sama orang ijtarahus syariat yang melakukan kejahatan nak sama dengan orang beriman? Tak mungkin. Mana boleh sama? Tak mungkin. Tak boleh sama. Itu makna ayat. Itu makna ayat. Baik, Allah kata apa di akhir ayat? Sa'a ma yahkumun. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan, sangkaan mereka itu buruk. Kenapa tak buruk? Ai bi'sa hadzal hukmul ladzi hasibahul musyrikun. Buruk sekali apa yang disangka oleh puak-puak kafir yang menyamakan di antara orang yang melakukan kejahatan dengan orang yang beriman dalam kehidupan mereka dan juga dalam kematian mereka. Tak mungkin sama. Kalau kata sama tu orang tak betul jalan. Tak betul berjalan. Macam mana nak boleh orang beriman hidup di atas petunjuk Allah dengan ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat ketenangan dalam ibadat, dalam peraturan hidup. Satu lagi kumpulan sesat, jahil, hidup dengan sia-sia, melakukan kerusakan, hati tak tenang, dadanya sempit. Na'udzubillah. Kita kata tak akan sama sekali. Siapa dia boleh jatuh hukum mengatakan sama, itu satu benda yang cukup pelik, kan? Cukup pelik bagi manusia yang tersebut. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat yang kedua. Ayat 22. Yang kedua pada untuk sesi ini. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah untuk membuktikan keesaannya dan keadilannya. Ayat ini, para pelajar sekalian, tengok munasabah. Pada ayat yang lepas Allah Ta'ala mengingkari sangkaan puak kafir yang kata sama je orang mukmin dengan orang kafir. Dan Allah mencela mereka yang meletakkan hukum sedemikian. Mana mungkin? Maka Allah Ta'ala juga telah menyatakan dalil qat'i bahawa dua kumpulan orang mukmin dengan kafir tak akan sama. Jadi kalau tidak, kalau sama yang mukmin dengan kafir, nescaya Allah Ta'ala yang mencipta alam ini dengan kuasa dia, dengan kebijaksanaan dia, jadi tak ada kerja. Dia nak hukumkan dengan orang kafir dengan orang mukmin sama, orang baik dengan orang juh dengan orang jahat sama. Jadi nanya, tidak berlaku keadilan di sini. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini bahawa aku yang mencipta langit dengan bumi dengan benar, aku yang beri rezeki kepada kamu, tapi kamu lupa, kamu kufur, kamu engkar, maka kamu terimalah padanya. Itu menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi. Allah Ta'ala cipta langit dengan bumi ini bil haqqi, ay bil adli wal hikmah. Bil adli wal hikmah, sebagaimana ditafsir oleh sebagian ulama salaf seperti Muqatil dan lain-lain. Maknanya Allah kata, aku ciptakan langit dengan bumi ini dengan cara yang sungguh layak, penuh dengan keadilan dan berhikmah untuk membuktikan keesaan Allah dan keadilannya. Ayat ini telah kita baca baru je
tuan-tuan tanda dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 38-39 yang lepas. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah kata aku tak jadikan langit dan bumi ini sia-sia. Suka-suka gitu ya, tak ada faedah lah. Kami ciptakan dia dengan hak, ai bil adli wal hikmah. Satu, apa dia keadilan Allah Ta'ala itu? Tengok ayat. Walitujza kullu nafsim bima kasabat. Walitujza. Dan supaya tiap-tiap diri diberi balasan dengan apa yang mereka telah kerjakan, baik ataupun buruk. Juruh ke tak juruh, molek ke jahat, Allah Ta'ala akan balas semua perkara. Wahum la yuzlamun. Tengok. Dalam keadaan mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun, maknanya tidak dizalimi. Setiap orang akan menerima hak dia. Orang baik terima hak dia, yang buruk akan terima hak dia. Ay walyusiballahu kulla amilin bima amilahu. Allah Ta'ala akan balas setiap hamba yang bekerja melakukan amalan itu mengikut amalan dia. Min khairin, kebaikan, au syarrin, atau kejahatan. Wa bima yastahiqu min sawabin au iqabin, dan apa yang mereka berhak untuk menerima pahala ataupun menerima bala. Dua tu yang kita ni. Ayat ini ditafsir juga dengan ayat Ghafir. Tulis suratul Ghafir ayat 17. Suratul Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Pada hari ini dibalas setiap diri dengan apa yang dikerjakan. Tidak ada sebarang bentuk kezaliman pada hari ini. Jangan sangka Allah Ta'ala laku zalim, tidak. Allah Ta'ala tegaskan dengan ayat ini, wahum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Allah Ta'ala tak melakukan sebarang kezaliman untuk membalas ataupun mengurangkan atau menambah. Mana orang yang dapat kebaikan tak akan kurang kebaikan yang dia dapat. Orang yang kena kejahatan, Allah Ta'ala balas yang setimpal, tak lebih daripada itu. Tak lebih daripada apa yang mereka sepatutnya. Allahu Akbar. Ini kita kata penegasan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita tentang pembalasan dengan adil, telus dan saksama. Cuma kadang-kadang kita duk memikir, sianya kepuak kapi. Kenapa Allah Ta'ala buat dia kemudian dia seksa? Ini panjang dalam masalah takdir Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak mempertikaikan kenapa, tak boleh. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita boleh akur, kita terima. Mana-mana takdir, mana-mana tempat yang kita boleh korek, mencari rahsia, kita bongkar. Dan ada yang kita tak tahu rahsia kecuali dengan takdir Allah. Kita terima takdir Allah, maka di sinilah Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa aku beri kepada kamu akal, kenapa kamu tak berfikir. Wallahu a'lam. Kita balik, kita turun kepada ayat yang ke-23 yang merupakan ayat terakhir dalam tajuk kita ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Dan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhi? Ini kita kena bahas panjang. Apakah tafsir ulama tentang orang yang menjadi hawa nafsu sebagai Tuhan? Bagaimana? Allahu Akbar. Tengok dalam munasabah ayat, Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita ahwal keadaan puak-puak kafir, ahwalul kufar.
keadaan puak kafir dan betapa kejinya kumpulan-kumpulan mereka. Yang lepas, Allah Ta'ala juga telah menjelaskan bahawa Dia ialah Tuhan yang Esa, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, sifatil kamal. Dan Allah SWT berjanji Allah akan kumpulkan balik semua makhluk Dia ni pada hari dijatuhkan hukuman, pada hari dihimpunkan manusia untuk dijatuhkan hukuman. Maka setiap orang akan menerima balasan mengikut apa yang mereka lakukan. Maka di sini Allah Ta'ala beri garis panduan. Garis panduan. Tengok ayat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ai afara'aita ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadikan ma'budahu, sembahan dia, pujaan dia, ma yahwahu, mengikut keselesaan hawa nafsu dia. Dia akan taat, dia akan sujud, dia akan akur mengikut kesukaan nafsu dia, bukan akur kepada kehendak Allah Azza wa Jalla yang berhak dilakukan ibadat kepadanya sahaja. Jadi sepatutnya kita hanya mengabdikan diri kepada Allah, tapi manusia ni dia pergi apa? Pergi tunduk kepada kehendak hawa nafsu dia. Hak mana nafsu suka, itulah yang dia puja. Nauzubillah. Ingat baik. Kata di Ibnu Ashur, al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ni tujukan Nabi, afara'aita, apa pandanganmu? Walaupun tujukan Nabi, tapi maksud dia man ma'ahu minal muslimin, kepada semua orang Islam masuk belaka. Ataupun dia panggil khitab li ghairi muayyan, khitab dituju kepada semua. Semua yang ikut hawa nafsu, semuanya ikut hawa nafsu termasuklah dalam ayat ini. Karena itu Ibnu Atiyah berkata, hadhil ayah wa in kana nazalat fi hawal kufri, ayat ini pada zahirnya nampak turun kepada arahan jangan ikut hawa nafsu kafir, tapi dia termasuk pada semua pengikut hawa nafsu yang mengajak manusia kepada keburukan, wal iyaz billah. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Wa adallahu Allahu ala ilm. Satu. Yang kedua. Yang pertama ikut hawa nafsu, yang kedua, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur engkar. Ini yang kita kata ni. Kita nak tanya kenapa tak boleh. Allah Ta'ala telah beri akal kepada mereka, mereka pergi ikut nafsu. Kenapa? Tengok ulama tafsir kata ayat ini. Wa adallallahu zalikal muttabi'a hawa. Allah Ta'ala sesatkan pengikut hawa nafsu daripada jalan yang benar, ala ilmin minallah, dengan ilmu Allah SWT yang azali, bahawa orang ni sesat, dia tidak akan menerima hidayah. Dia sesat, dia tak boleh terima hidayah. Ini yang kita takut. Yang kita bimbang hari ini, kita takut kita tersesat. Walaupun duduk di atas jalan yang nampak cerang, nampak cerah, tapi kona ikut lain. Allahu Akbar. Allah, na'udzubillah. Karena itulah kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa apa? Supaya Allah Ta'ala cerahkan hati kita, cerahkan dada kita untuk apa? Untuk mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ikut hawa nafsu, punahlah kita. Baik. Yang ketiga, wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, dan Allah Subhanahu wa taala meteraikan, cop pula atas pendengarannya dan hatinya.
pap, cok, mana orang ni tak akan terima lagi kebenaran. Na'udzubillah. Ai wa taba'a Allahu ala sam'ihi fala yantafi'u bisama'il haqqi. Allah Ta'ala cok di atas pendengaran mereka, mereka pun tak terima lagi kebenaran. Dengar tak masuk dalam telinga, kata orang, ataupun masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ataupun tak masuk. Wa taba'a ala qalbihi, Allah Ta'ala cok di atas hati dia, fala yaqilu bihil haq, mereka tak boleh nak kaji benda yang benar. Jadi tak ada lagi jalan nak dapat kebenaran tu kecuali melalui pendengaran. Sam'ihi wa qalbihi, kita dengar, hati berfikir. Tapi kalau hati sudah tertutup, telinga sudah tersumbat, hati tertutup, bagaimana nak masuk maklumat? Allah Akbar. Ini yang kita takut pada jemaah sekalian. Satu lagi, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, Allah Ta'ala jadikan di atas penglihatan dia, mata dia, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya, sehingga ia tidak dapat dengar nasihat pengajaran dan tidak menerima kebenaran, apalagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang membawa kepada keimanan. Tak jumpa cari jalan, kata orang, sebab mata tertutup. Mata ditutup, telinga tersumbat, hati berselaput. Na'udzubillah. Cukup. Kita ni dia panggil wasailut ta'lim, alat untuk menerima maklumat melalui apa? Bacaan. Mata tertutup, berselaput, telinga sumbat, hati tak mikir, habis lah. Lebih kurang hayawan adalah kita kalau itu sikap dia. Allahu Akbar. Allah kata apa lagi? Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan ia berkeadaan demikian. Na'udzubillah. Dan Tuhan tutup mata hati dia, tersumbat telinga dia, buta mata dia, tak ada lah jalan untuk menerima kebenaran, tak dapat lagi hidayah petunjuk. Afala tadhakkarun. Oleh itu, mengapa kamu wahai orang-orang yang engkar tidak mahu beringat dan insaf? Jadi ayat ini menunjukkan bahawa tidak ada siapa yang mampu membuka telinga, buka mata, buka hidayah yang sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang dah boleh buka. Jadi sebab itulah kita dengan Allah Azza wa Jalla kena sentiasa minta, berdoa. Pagi-pagi kita sudah berdoa, Allahumma inni as'aluka, kata semua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta dengan Allah 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan dikabulkan. Maknanya cukup syarat. Bila nak dapat ilmu bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, rezeki yang baik. Kita tak minta rezeki banyak ke sikit, kita minta yang baik. Allah tentukan, mu ni kebaikan untuk awak 10,000 sebulan, 20,000 sebulan, 5,000, 2,000. Baik. Lebih pada tu, kita akan melompat jadi manusia angkuh, takabur, tak dengar kata, berbahaya. Jadi Allah Ta'ala beri sakat ini. Jadi kita letak situ. Ini yang dikatakan oleh para ulama tadabbur, kata tanda pelajar, hidayah tu ada 2, hidayah taufik, hidayah irsyad. Mana hidayah taufik, nak beri manusia ni terima kebenaran, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Hidayatul irsyad, hidayah memberi bimbingan, tunjuk ajar, itu kerja Nabi SAW,
disambung oleh sahabat, disambung oleh tabi'in sampai zaman kita ini, para pendakwah, tuan-tuan guru, pak-pak ustaz, itu kerja dia. Pak ustaz kerja dia. Tapi ingatlah ustaz, tuan guru, tuan syekh, bila kita mengajar orang percaya kepada kita. Janganlah tuan syekh kelentong masyarakat, bawa cerita yang pelik-pelik, yang tidak diterima oleh Islam. Bila orang kritik, orang komen, saya tarik balik. Tapi siapa guru anda? Nyatakan. Jangan duk main. Kalau setakat saya tarik balik, dipuji oleh pentaksub ini berjiwa besar, tapi yang kita kata belum jiwa besar. Selagi dia tidak nyatakan siapa guru dia dan di mana sumber dia ambil, cerita roh boleh berpindah daripada orang lain pada orang lain. Jangan mudah koyak. Ni orang panggil taksub. Kawan tu minta maaf sikit, habis berjiwa besar. Tapi maaf yang baru mukaddimah nak minta maaf. Yang banyak lagi episod dia kena jelaskan. Dari mana sumber dia ambil? Guru saya. Siapa dia? Nyatakan. Kalau tak nyata, maknanya belum lagi jiwa besar. Orang yang berjiwa besar, dia nyatakan kesesatan itu daripada pangkal. Dari mana punca, dari mana sumber, ambil di mana. Kalau orang masih hidup, kita cari. Penguat kuasa yang telah menunjukkan kuasa mereka, pergi cari siapa sumber yang membawa ajaran yang pelik itu. Panggil. Jangan duk cari, duk tunjuk berani dengan orang yang cerdik, yang tak nak kelahi dengan orang je. Jadi kalau berjiwa besar, nyatakan siapakah, di manakah sumbernya. Kalau setakat saya tarik balik, lepas tu diam gitu saja, itu jiwa belum besar. Baik para pelajar sekalian, hidayah kuasa Allah, kita tak boleh lebih daripada itu. Tamatlah perbincangan kita dalam tafsir ayat. Afala tatadzakkarun ayuhan nas. Adakah kamu tak ingat wahai manusia, kamu tidak insaf wahai manusia, bahawa jalan untuk mendapat hidayah, jalan untuk mendapat hidayah melalui jalan Allah yang diutuskan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidayah. Apakah kamu tidak ingat, hei orang yang beriman, bahawa Allah Ta'ala tidak terima kecuali amalan yang dilakukan secara ikhlas, amalan yang dilakukan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita break setakat itu dulu. Kalau panjang di sana, tak sempat kita nak mengambil fawaid yang cukup mantap. Dalam siri ini kita akan ambil fawaid yang agak banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli tadabbur bersedia untuk mencatatnya, sebab faedah kita ni insya-Allah banyak kesannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 21. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at. Adakah orang yang melakukan keburukan, kejahatan menyangka bahawa sama je orang baik dengan orang buruk, orang beriman dengan orang kafir, sama ketika hidup, ketika mati. Faedah di bawah ayat ini, poin yang pertama, yustambat, dipanggil yustambat, mana kita ambil pengajaran daripada ayat ini, berbezanya keadaan orang mukmin dengan orang kafir. Satu. Dan berbezanya orang mukmin yang taat dengan mukmin yang maksiat. Na'udzubillah. Kita orang beriman, jangan cuba nak menyamakan orang mukmin yang ajarannya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, qala al-mufassirun, ulama tafsir yang muktabar cakap, dengan orang yang hanya cakap guru saya. Siapa guru awak? La. Nyatakan. Samilana rijalakum, sebagaimana kata ulama hadis, nyatakan siapa sumber yang kamu ambil. Baru jelas.
Ayat ini tanda pelajar. Ayat ini, ayat yang kita baca, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at ini, ulama salah menamakan dia mabkatul abidin. Tulis mabkah al-abidin, mim ba kaf alif ta bulat. Mabkatul abidin maknanya ayat yang menjadi tangisan ahli-ahli ibadat. Menjadi tangisan ahli ibadat. Seorang ulama nama dia Masruq. Masruq ni ulama tafsir. Dia kata waktu aku pergi Mekah, ada orang Mekah tunjuk kepada aku, di sini, dekat Kaabah ni, tempat seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tamim bila mari solat sini dekat Kaabah ni, aku tengok satu malam dia duk baca ayat ni. Ayat ni, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah, dia baca ayat surah Jasiyah ayat 21 ini, kata di rawi yang mencerita kepada Masruq, yaqra'u, dia baca pada malam tu sehingga hampir subuh. Dia baca ayat ini, dia menangis, yarka' wa yasjud wa yabki, menangis dalam solat sampai ke hampir subuh, kerana Allah Ta'ala nyatakan di sini, jangan musangka mu tu baik, tak sama orang yang baik dengan orang yang jahat. Menangis dia sampai ke pagi. Allahu Akbar. Ini orang hati yang cerdik. Kisah ini dibawa oleh dilapor oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra. Ulama-ulama takhrij mengatakan rijaluhu thiqat. Alhamdulillah. Kisah yang kedua, qala Bashirun bittu 'inda Rabi' bin Khuthaim. Aku tidur dekat seorang ulama nama dia Ar-Rabi' bin Khuthaim dengan sa. Satu malam aku tidur rumah dia, faqama yusalli, dia bangun solat malam. Bila sampai kepada ayat 21 ini, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at famakatha lailahu hatta asbah walam ya'duha bi buka'in syadid. Dia duk baca ayat ini, dia ulang ayat dengan tangisan yang begitu dahsyat sampai ke subuh. Allahu Akbar. Satu lagi cerita, qala Ibrahim bin Al-Ash'ath. Yang pertama shin, yang kedua sa. Ash'ath. Dia kata kathiran ma ra'aitul Fudail bin Iyad. Banyak kali aku tengok Al-Fudail bin Iyad yuraddid, ulang ayat ini daripada awal dia solat malam. Ayat ini dan juga ayat-ayat yang seumpamanya yang menyentuh perasaan. Yang menyentuh perasaan. Dia menangis. Wa yaqul, dia berkata, laita syi'ri min ayyil fariqaini anta. Fudail, Allah Ta'ala letak dalam kumpulan mana? Kumpulan amilus saliat, kumpulan amanu wa amilus salihat, am ajtarahu sayyiat, membuat jahat tapi musangka baik. Ya Rabb. Tanda pelajar, wa kanat hazil ayah, ayat ini dinamakan mabkatul abidin, ayat yang menjadi tangisan kepada orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Orang yang saleh, kerja dia baca ayat Quran dia boleh menangis. Kenapa? Itulah orang panggil hati yang baik, hati yang suci. Mereka menangis dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita hati yang serabut, mereka menangis bila pelakon filem mati dalam cerita. Na'udzubillah. Hai. Nah, tengok cerita dia tahu dah bahawa itu berlakon. Teriak sek-sek, bapa mati. La haula wala quwata illa billah. Mari kita jinakkan hati kita dengan Al-Quran. Kita jadi manusia yang tadabbur Quran, manusia yang ikut perintah Al-Quran.
kita menangis dengan kalam Rabbina, dengan sebab kita baca kalam Allah. Bukan kita menangis dengan sebab matinya pelakon, bukan kita menangis dengan sebab bunyi muzik yonyeh-yonyeh. La, kita menangis sebab kita tadabbur Al-Quran. Ayat dia panggil mabkatul abidin, ayat yang menjadi tangisan orang-orang yang beribadat. Satu lagi ayat tangisan juga tuan-tuan baca dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf ada juga ayat tangisan, dan juga dalam surah Al-Isra ayat tangisan, iaitulah ayat yang menyebut tentang apabila kita bangkit daripada kubur. Nanti saya bagi nombor ayat, sebab panjang juga surah Al-Isra kalau nak cari kan. Kita beri selalu ke jemaah supaya kita semua dapat faedah daripada ilmu tadabbur yang kita belajar ini, insya-Allah. Surah Al-Isra tulis bermula daripada ayat 13. Ayat 13, 14, itu ayat. Kalau nak sambung lagi sampai ayat 15. Ayat ini memang menyentuh perasaan. Kalau kita baca di solat malam, kalau tak gugur air mata pun biar gementar perasaan kita. Allah kata apa? Saya baca di sini. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap manusia akan dikalungkan di tengkuk dia suratan amalan apa yang kita buat atas dunia dulu, kecil ke besar, waktu muda ke waktu tua, kita itu tersebar boleh dibaca. Allah kata apa? Iqra' kitabak, baca kitabmu. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah kamu sendiri yang menghitung amalan kamu pada hari ini. Jadi tuan-tuan ambil ayat ini, surah Isra ayat 2, 13, 14 dan 15. Kita jadikan ayat tadabbur, malam-malam kita baca, malam-malam kita duk fikir. Ini dipanggil ayatun mabkatul abidin, ayat yang menjadi tangisan para ahli ibadat. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Masih lagi dalam ayat yang sama, tapi kita nak ambil poin lain pula. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiat, apakah menyangka orang yang buat buruk, buat benda tak baik, dia sangka dia baik? Jangan. Di sini kata di ulama tadabbur, al-muznib, orang yang berdosa, kalaulah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tanpa sebab-sebab pengampunan dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menerima juga beberapa uqubat, beberapa seksaan. Di antara seksaan itu tak semestinya seksaan fizikal. Di antaranya dia terlepas banyak pahala-pahala yang diraih oleh kawan-kawannya yang baik. Kita sama, ahli ibadat. Tapi orang ni, Masya Allah, dia mari masjid, dia tak cakap orang, dia tak merapu, dia duduk zikir. Yang seorang lagi pula banyak masalah. Walaupun dia ni dua yang berbeza, kawan yang sama, tapi banyak pahala-pahala terlepas. Ketika itu dia menyesal yang tidak ada faedah. Dia tengok di akhirat esok, tengok sahabat dia, muda mana? Nih, aku di tingkat yang tinggi martabat. Lish, sebab kita kan sama-sama pergi masjid. Betul. Tapi aku pergi masjid, aku duduk depan. Ustaz ngajar aku buka Quran. Mari duduk belakang. Ustaz mengajar membuat kat luar di beranda contohnya. Perbeza, penyesalan yang sangat dasar. Jadi jangan sangka orang yang duduk dengan amal soleh, jaga penampilan diri sama dengan orang yang beriman tapi tidak menjaga penampilan diri yang di bawah SOP syariat Allah Azza wa Jalla, sangat-sangat rugi. Allahu Akbar. Jangan kita coba merugikan diri kita dengan melakukan perkara-perkara yang tidak baik.
Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa segala hukuman itu akan dilakukan dengan keadilan, dengan ketelusan. Jangan bimbang dalam bab Allah Ta'ala nak melakukan zalim, tidak. Yang kita bimbangnya kita ni taat ke tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, tulis faedah yang ketiga, ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adakah, bagaimana pandangan kamu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bagaimana? Dia, yang pertama, dia jadi hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Yang kedua, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Ta'ala sesatkan dia tu dalam gedung ilmu. Bukan jahil tukir, tapi sesak dalam ilmu. Orang cakap ini yang Nabi, orang cakap ini yang mari daripada sunnah, ini yang dipegangi oleh ulama salaf. Kita duk main, duk cari falsafah tu, falsafah ni. Kita tinggal yang ori, kita cari yang pelik. Ini bahaya. Baik, kata di para ulama tadabbur, tuan-tuan tanda. Nombor tiga, iza amarallahu ala alsinati rusulihi. Apabila Allah Ta'ala perintahkan suatu amalan, suatu ajaran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gini, fa'adala anhul abdu. Seorang hamba tu tak mau ikut hak Nabi, dia nak ikut hak nafsu dia, maka kana abidan lihawahu. Orang tu sudah dianggap menyembah hawa nafsu. Na'uzubillah. Tulis, orang itu dianggap sebagai penyembah hawa nafsu. Na'udzubillah, kita mengatakan dahsyat. Ayat ni dahsyat. Kata Ibn Rajab, tulis kata-kata ulama ni sikit. Kata Ibn Rajab dalam Jami' al-Ulum, man ahabba syai'an wa ata'ahu. Siapa dia sayang kepada benda dan dia taat, ataupun dia benci pada benda dan dia taat, fahuwa ilahuhu, maka itu dia panggil Tuhan dia. Bukan makna Tuhan syirik tu, maknanya bertuankan hawa nafsu. Sebab apa? Orang yang beriman la yuhibbu wa la yughid illa lillah. Kita orang beriman, kita tidak benci pada satu benda, kita tak sayang pada satu benda kecuali kerana Allah. Kenapa membenci benda ni? Sebab maksiat, sebab derhaka kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu sayang benda ni? Sebab ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman la yuhibbu wa la yubghidu illa lillah. La yuwali wa la yu'adi, tidak menyokong, tidak membenci, illa lahu illa lillah. Jadi siapa dia sayang yang lain daripada kehendak Allah, maka orang itu dianggap sebagai menyembah hawa nafsu. Na'udzubillah. Ayat ini dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam menyatakan demikian. Jadi kita ni ikut nafsu ke ikut Tuhan? Tengok situlah. Yang betul-betul maksiat, jelas. Sebab tu kita jangan banding benda maksiat dengan benda mungkar, benda khurafat. Orang ni pergi buat khurafat di satu tempat, menganggap tempat ini sebagai suci, mensucikan tempat. Contohnya, kita pun engkar, oh dia buat mari gambar pusat judi yang terbesar. Pusat judi orang tahu dah maksiat situ. Sebab itulah ulama tafsir, ulama hadis, ulama tadabbur kata apa? Orang yang mengikut hawa nafsu, mengikut pengikut ahli, mencintai perkara yang bid'ah, yang tidak mari daripada sunnah, lebih susah untuk kita nak dakwah mereka dengan orang yang betul-betul terjebak dengan maksiat. Orang buat maksiat, kalau kita pergi kat dia, alah ustaz mari, alah malunya kau ustaz, sebab dia tahu dia buat maksiat. Tapi orang yang buat benda bid'ah, benda yang tak mari daripada sunnah Nabi, dia anggap dia ahli agama. Tasbih dia besar, tak cukup di tangan, dia pulah gantung di tengkok contohnya, dengan amalan yang pelik-pelik. Lah, awak nak ajar aku? Siapa awak? Ilmu saya ni mari terus daripada Allah ladun ni. Ilmu saya ni mari daripada tok syekh tu, tok syekh ni. Awak nak ajar kita? Jangan. Jadi memang sukar. Ahli maksiat lebih senang kita dakwah daripada ahli yang mencintai hawa nafsu, mereka-reka bid'ah dalam khurafat dalam kehidupan. Kita mengatakan ini lebih bahaya, lebih susah untuk kita nak dakwah dengan orang yang betul-betul terjebak dengan mana? Dengan maksiat. Sebab orang ahli maksiat, dia tahu dia maksiat. Dia tahu dia mungkar.
Jadi payah kita ni. Jadi kita nak, manusia ni susah. Sebab itulah kita orang baik-baik, para pelajar kita orang beriman, kita orang yang soleh, kan? Kita ni, kita kena ikut apa yang kita belajar, apa yang diajar oleh Allah, oleh Nabi SAW kepada kita. Kita pindah kepada faedah yang keempat. Masih lagi dalam ayat yang sama, tapi letak nombor 4 faedah dia. Fi qawlihi ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sama juga. Orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut itlaqul ilah. Allah Ta'ala nyatakan bahawa siapa dia ikut nafsu, mana dia bertuhankan nafsu. Kita pun janganlah itu sempit sangat bila kata bertuhankan nafsu. Oh, kamu telah menjadikan aku ni syirik. Tak lagi. Maknanya kita ni ikut dia, ikut kehendak nafsu. Maka dengan ini, tahqiqut tauhid, nak merealisasikan tauhid dalam jiwa kita dengan cara mana? Yang pertama, dengan cara menjauhi maksiat. Li'annal ma'asi, kerana semua maksiat itu mari daripada hawa nafsu. Maksiat mari daripada hawa nafsu, syirik juga ikut hawa nafsu. Siapa nak selamat daripada mengikut hawa nafsu, bertuhankan nafsu, maka hendaklah dia jauhi maksiat. Dan maksiat yang paling besar sekali apa dia? Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu, maka kita mengatakan itu adalah merupakan satu perkara yang cukup besar kepada kita. Baik, kita pergi kepada faedah yang terakhir, yang kelima. Masih lagi dalam ayat yang sama. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Di sini kata di para ulama, mukhalafatu ma tahwal anfus syaqqun alaih. Nak menyalahi apa yang disukai oleh nafsu, satu perkara yang berat. Wa sa'bun khurujuha anhu, payah kita nak keluar daripada kehendak nafsu, payah. Karena itulah dikatakan orang ikut nafsu ni orang bertuhankan nafsu, sebab payah nak ikut. Ana buat satu contoh yang paling mudah sekali. Kita ceramah waktu tak ada orang ni berani, kita kata, nah, kalau depan orang ramai takutnya pekor selipar mari, ataupun mari duk juah kata orang, kan? Bila tak ada hujah, orang-orang yang tak cerdik ni bila tak ada hujah, dia bertempik, dia melaung. Sebab itulah kata di para ulama, tuan-tuan tanda, ulama Islam ni kata apa kepada kita, kan? Kata di Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah ta'ala, dia kata silahul li'am, tulis ni, silahul li'am qabihul kalam. Senjata orang yang hina, orang yang tak ada ilmu, orang yang jahil itu, iaitulah ucapannya yang kotor. Kita pejuang, pendakwah nak ajak orang kepada sunnah Nabi, jangan guna bahasa kotor. Itu silahul li'am. Itu bahasa orang-orang yang tidak bermaruah. Jadi ada kerja dia duk kata orang, kutuk orang, menatai tu, menatai sini. Dan kita ajak kepada kitab dengan sunnah, dia kata kita menatai. Masya Allah, hadza siham, hadza li'am khabis. Orang ni orang yang cukup hina, cukup keji dalam peribadi dia. Malangnya orang-orang macam ni pula telah didekati oleh para pendakwah, para asatizah kita. Konon-kononnya nak ada berlindung di sebalik orang-orang macam ni sebagai panglima untuk membela ajaran mereka. Alah, ajaran hawa nafsu apa nak bela. Jadi jangan pelik dengan orang yang pelik. Kata dia, ahli-ahli fikir kata, walau kanatil ghalabatu fil mujadalati bisiyah, kalaulah kemenangan itu dengan bertempik, melaung, kan? Bukan dengan hujah, lakana al-juhala aula bil ghalabati minal uqala. Orang jahil akan dapat kemenangan nak banding orang cerdik. Orang cerdik dia tak bertempik, dia tidak merapu cakap, tapi orang duk merapu ni masalah ini. Jadi kita kata tuan-tuan, para pendakwah, orang-orang soleh yang baik-baik, janganlah pergi ikut perangai orang yang macam ni. Rusak kita punya kedudukan, rusak kita punya reputasi, rusak dia kita punya kepribadian. Jangan main. Silahul li'am qabihul kalam. Kan? Al-ghalabatu bil hujjah. Kemenangan itu dengan hujjah, bukannya dengan tempikan, dengan sorokan. Kalau tidak, orang hak kuat bertempik, orang bodoh.
Sebab itulah kata di ahli fikir lagi. Hari ni kita banyak nukil kata-kata ahli fikir supaya kita berfikir. Dia kata al-arabatul fariqah. Gerobak kereta api yang kosong lebih kuat bunyi daripada gerobak yang ada isi. Tuan-tuan fikirlah. Dia duk bertempik sana sini tu hak tak ada kerja, hak tak ada ilmu. Orang ada ilmu, orang tak bertempik. Orang guna hujah dengan baik. Jadi kata di para ulama, mukhalafatu matah wal anfus, nak menyalahi apa yang dikendaki oleh nafsu memang sukar. Payah. Saya kenal 2-3 orang kawan-kawan kita ni. Baik dia, ikut kuliah kita, taat setia. Tapi lepas dia bercakap dengan kita, kejap hilang. Dia mari pula, wah, bang rokok. Kata kakak ni, dia lagi, dia pergi cari rokok. Dekat atas sampah ni. Payah sungguh. Ni pengikut hawa nafsu ni, pengikut hawa nafsu isap rokok ni. Allah, payah dia nak taubat, memang payah. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Jadi payah sekali. Sebab itulah kata orang, fa aslus syarri mutaba'atul hawa. Asal kerusakan itu mari daripada mana? Mari daripada ikut hawa nafsu. Maka itulah wal khairul kulluhu fi mukhalafatihi. Kebaikan itu bila kita menyalahi kehendak nafsu, maka kita jadi baik, insya-Allah. Jadi kita tinggalkanlah kehendak nafsu. Kadang-kadang bila kita ajar hak Nabi, tak usah kata apa, benda-benda simple je. Saudara, marilah kita belajar zikir lepas solat. Ini ambil daripada mazhab Syafi'i. Ambil daripada sunnah Nabi. Oi, tak mau. Ini mari pelik ni hak ni. Bukan tak mau, dia tuduh macam-macam pula kepada imam-imam yang baca zikir yang mari daripada Nabi, yang diamalkan oleh ulama mazhab Syafi'i yang terdahulu. Dia tuduh macam-macam. Hak dia duduk baca mari daripada mimpi mana itu yang muktabar. Kita kata sukar. Memang sukar. Orang ikut hawa nafsu payah dia nak ikut. Jadi kita jangan ikut hawa nafsu, kita ikut dalil apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamat dulu setakat itu. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 24 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.